Syekh Ibnu Athaillah Sikandari. Tak apa tuan-tuan, kita ambil masa sikit, ambil masa yang dah lepas supaya kita boleh ingat balik. Oh ni ada. Dia satu hikmah ke satu hikmah tu dia ada apa? Dia ada kaitan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belajar bertasawuf ni ngantuk sikitlah. Minta maaf lah tuan-tuan. Baik. Di sini dia mengatakan, Syekh Ibn Athaillah berkata, tuan-tuan dan puan lupa nak baca Fatihah. Mari kita sama baca sama Fatihah dengan niat tuan-tuan, Allah buka pintu hati kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah kita memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu nasihatkan anak-anak kita, saya sendiri pun tuan-tuan, nak lepas anak baru-baru dia masuk UKM, jangan tinggal sembahyang. Itu orang syariat. Wa ma khalaqtul jin wal insi illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia, jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada aku. Jadi orang fiqh, orang syariat, dia kata sembahyang, puasa, zakat, dia buat baik. Itu. Tapi orang ahli tasawuf tak, dia kata. Ya. Dia lebih sikit pada tu. Dia kata apa? Jangan lupa Allah. Sudah. Beza tak? Orang ahli tasawuf kata jangan lupa Allah. Kau pergilah mana-mana, bila kau tak lupa dengan Allah, sembahyang kau buat, ya. Apa lagi, puasa kau buat, segala amalan. Tapi kalau kita suruh jangan lupa sembahyang, ya, anak tu akan sembahyang, kosong lah tentu. Tapi kalau ingat Allah, ini dia orang tasawuf, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi mudah-mudahan kita baca Al-Fatihah ni, Allah buka pintu hati kita, kita kenal Allah. Setiap kali mengajar memang saya baca Fatihah. Hari ni tak sebab lupa. Ya tuan-tuan, sekali baca Fatihah, sekali baca Fatihah, kita dapat. Untuk yang pengarang ni pun dapat, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, Allah buka pintu supaya kita kenal Allah. Ya. Tuan-tuan datang ke Mencih, tak ada siapa yang kenal kat situ dengan tuan-tuan. Ustaz Zul yang saya kenal. Agak senang tak? Sebab ada kenalan. Betul. Ramai orang hari ni pergi mana-mana, kita tak kenal Tuhan, mengabdikan diri disembah, tak tahu siapa yang disembah. Masuklah saya kali tu. Jadi Allah buka pintu hati supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Berkata musannif rahimahumullah, wa nafa'ana bi ulumihi mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Okay. Dua tadi dah faham, ya? Dua tadi, yang pertama masa yang paling beruntung ataupun paling baik bagi seorang hamba itulah masa hatinya hanya ingat pada Allah. Yang kedua, apabila hati kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gundah gulanda, confirm kita akan ingat kepada Allah. Ni yang seterusnya, yang ke-99, mata atlaqa. Bila hati dah gundah gulana, dah ingat pada Allah, maka Allah campakkan mata. Apabila atlaqa Allah telah melepaskan lidah kamu bitalab, dengan meminta. Allah gunakan lidah kita ni untuk meminta. Dah campak dalam hati kita, dah tak nampak siapa lagi dah yang boleh tolong kecuali Allah, maka Allah gerakkan lidah kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, fa'lam, maka ingatlah pada saat itu, ketika itu Allah ingin memberikan kau. Itu je hikmah dia. Ya, dia kata apabila Allah telah menggerakkan lidah engkau untuk berdoa, untuk meminta sesuatu hajat engkau, masa ketika itu hendaklah engkau berdoa. Dan ingat, pada ketika itu sebenarnya Allah nak memberi engkau apa yang kau minta. Itu je hikmah dia. Jadi bila hati kita ini, tuan-tuan, dah dapat masa yang terbaik, satu. Yang kedua, hati kita dah ingat kepada Allah, dan Allah gerakkan pula lidah kita ni untuk meminta, maka mintalah dengan Allah. Mana disuruh berdoa, mintalah pada Allah. Dan ketahuilah pada saat itu, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah nak beri engkau, nak memberi engkau apa yang engkau minta. Baik, itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, hikmah kita hari ini. Apa maksud dia, tuan? Maksud dia ialah apabila hati kita ingat kepada Allah,
maka kita kena, dan jiwa kita pada saat itu tak siapa yang boleh membantu kita melainkan Allah. Hati kita dah tulus hanya kepada Allah. Allah gerakkanlah pula lidah kita ni untuk meminta kepadanya, maka mintalah. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, panjanglah cerita tajuk bab tu. Ya, ini tajuk dia memohon kepada Allah di saat lidah kita ni nak meminta, hati kita tu nak meminta. Allah gerakkan lidah kita, jangan tak minta. Berdoalah tuan-tuan dan puan sekalian. Mata saya tak nampak ni tuan-tuan, kabur semua. Yang besar-besar saya nampak tulisan. Tapi saya sebab dah baca tadi, jadi bolehlah ingat sikit-sikit ya tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Jadi seorang ahli tasawuf ini yang ingat hanya pada Allah ni tuan-tuan, dia ada saat dan ketikanya kita berhajat kadang meminta. Betul tuan-tuan? Kita nak berdoa, selalu malih berdoa. Pokoknya hari tu tak macam mana nak minta. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, maka mintalah tuan-tuan. Jangan kita abaikan. Sebab apa? Bila Allah dah buka lidah kita, tanda Allah nak beri kita sesuatu. Jadi berdoa. Bangun tengah malam nak terkoncing, ya, dengarlah ustaz kata minta. Hari ni ustaz sebut minta. Hari ni tuan-tuan dan puan sekalian mintalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh sambil berjalan dia tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, nak pergi jambat. Ataupun hadis Nabi SAW, bangun tidur tuan-tuan tengah malam terbangun. Nah, Nabi kata apa? Sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal tuan-tuan? Hafal. Sambung sikit lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hafal? Dua. Yang ketiga apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiga. Dah habis? Sebut lagi yang last sekali, yang keempat dia. Allahumma ighfirli. Pendek. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ini Nabi ajar. Pertama Nabi kata dapat pahala qiyamul lail. Kalau nak bagus lagi, kata dia, sambung hadis tu, mafhum dia tuan-tuan ya. Ambil wudu ataupun berdoa panjang lagi, lebih sikit, minta lagi lebih. Ini Allahumma firli untuk dia aja. Dia ada mak, dia ada ayah, dia ada kawan, anak-anak, kaum kerabat. Jadi tambahlah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nak lagi, Allahumma firlil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Itu doa, minta. Bila Allah, Syekh ni kata, kalau Allah dah buka lidah engkau malam geram bila terbangun, sebutlah tu, tanda Allah akan bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis tu sambung lagi, kalau bagus pergi ambil wudu, lepas tu sambunglah tidur, bacalah doa lagi. Tak ada lepas semayang tahajud, tak ada. Dapat tak pahala? Dapat. Dah berwuduk tak semayang, rugi. Betul tuan-tuan. Kalau boleh semayang 2 rakaat. Nabi kata man qama, dia kata di umum, tak kira 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal 300 rakaat. Siapa riwayat? Anak dia. Ya, Imam Ahmad sembahyang malam ni 300 rakaat. Kita 2 rakaat dah panggil Parkinson dah, letih dah rasa letih. Baru 2, buat 4, buat 6. Ya. Jangan kurang pada 2. Istiqamah lah tuan-tuan. Kalau buat sesuatu tu ada masa lebih. Bila rasa seronok tu, tanda apa? Syekh ni kata tadi, bila rasa sedap nak berdoa, maka pada saat itu ketahuilah bahawa Allah sedang hendak menerima doa yang kita minta. Sembahyang tahajud, ya tuan-tuan dan puan sekalian, kan susah baca Fatihah aja. Ya, takkan inna atau inna tak hafal. Betul tuan-tuan. Lepas tu baca kulhu. Boleh je ustaz, rakaat pertama kulhu boleh, rakaat kedua kulhu boleh, biar kulhu Allah sepanjang rakaat dia tu, silakan tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi itu maknanya dia suruh minta. Ya.